Ya, para penonton, seterusnya kita akan berbicara tentang Anugerah Tokoh Bahasa Melayu 2022, iaitu berkenaan dengan perkara ini yang akan berbicara dengan lebih lanjut lagi. Saya dah tak sabar nak memperkenalkan tetamu kita yang berada di studio. Saya kenalkan Datuk Syahrudin Abu Sohod selaku Setiausaha Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar KPT. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Dan juga ditemani oleh, saya kenalkan, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi selaku Pensyarah Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Merangkap ahli panel jawatan kuasa teknikal Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu 2022. Assalamualaikum, Doktor. Okey, terima kasih kepada kedua-dua tamu kita kerana sudi bersama kita pada pagi ini untuk kita berbicara berkenaan Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu 2022. Dan pastinya perkara ini sangat penting untuk kita sampaikan selari dengan aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini yang menekankan bagaimana usaha untuk kita laksanakan bagi memartabatkan bahasa Melayu bukan saja di peringkat negara kita, malah juga di peringkat global. Jadi mungkin untuk permulaan ini, Datuk boleh kongsikan apa antara usaha-usaha ataupun inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak KPT untuk memartabatkan bahasa Melayu khususnya di pengajian tinggi, Datuk. Ya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara. Juga terima kasih kepada pihak RTM yang memberi ruang kepada Kementerian Pengajian Tinggi pagi ini. Seperti yang kita sedia maklum, ya, memang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah menetapkan satu dasar berkaitan dengan bahasa Melayu ni. Dan memang kita mengalu-alukanlah dasar yang baru-baru ditetapkan itu. Dan di Malaysia ni memang kita telah biasa dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Secara umumnya kita juga mengetahui bahawa bahasa Melayu ini adalah satu intipati jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Sehubungan itu, Kementerian Pengajian Tinggi semenjak tahun 2012 lagi telah menganjurkan Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu bagi mengiktiraf ahli akademik selaku pendidik yang menggunakan dan memartabatkan bahasa Melayu bukan sahaja dalam pengajaran dan pembelajaran, malahan melalui penulisan, penyelidikan, penerbitan dan sebagainya. Sebagai pendidik juga adalah penting untuk menerapkan bahasa Melayu sebagai jati diri dalam diri seorang pendidik itu samping di kalangan pelajar mereka. Selain itu juga kita menyokonglah usaha-usaha dan inisiatif yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan mengadakan pelbagai aktiviti yang dipanggil sebagai Dekad Bahasa Kebangsaan. Aktiviti ini melibatkan semua warga Kementerian Pengajian Tinggi, termasuklah warga di institusi pendidikan tinggi. Itu dia. Baik, Dr. Awang, tahun ini merupakan tahun ketiga kategori Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu Sektor Teknikal dan Anugerah Tokoh Harapan Bahasa Melayu yang dianjurkan. Dan sebagai ahli jawatan kuasa teknikal anugerah ini, boleh Prof kupas dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan kategori-kategori ini? Okey, sejak saya kira tahun 2020 sudah ada pertambahan kategori. Pertambahan kategori ini menunjukkan terdapat permintaan yang begitu luas, permintaan begitu ramai dan juga komitmen daripada pihak kementerian, apatah lagi dalam konteks kepentingan negara ingin mahu terus memperkasakan bahasa kebangsaan dalam konteks yang lebih baik lagi. Jadi anugerah tokoh teknikal, anugerah tokoh harapan, sektor teknikal satu, kedua sektor harapan. Jadi sektor harapan ini ialah difokuskan untuk mereka yang telah menulis ataupun terlibat aktif dalam penulisan, menyumbangkan peranan mereka dalam bahasa Melayu, kira-kira telah berkhidmat sekitar 13 tahun di Universiti Awam. Jadi mereka ini akan dinilai sumbangan mereka dari segi pengajaran, dari segi pendidikan, penerbitan terutamanya dalam tempoh tersebut. Begitu juga dalam sektor teknikal. Sektor teknikal ini kita buka kepada pensyarah di kolej komuniti, pensyarah di politeknik, pihak yang di jabatan yang terlibat dengan komuniti dan juga politeknik ini. Untuk kita, kenapa kita asing? Sebab penilaian sektor teknikal ini berbeza dengan sektor yang bukan teknikal. Jadi ini bermakna kita telah memberikan ruang
memberikan satu keistimewaan dan membuka ruang bukan saja bersaing dengan sektor bukan teknikal, tapi kita buka ruang khusus untuk sektor teknikal supaya mereka dapat bersaing dengan adil dalam konteks menyumbang sumbangan mereka terhadap perkembangan, memajukan, mempertabatkan bahasa Melayu dalam bidang mereka masing-masing. Menarik. Itu satu penekanan yang cukup jelas untuk kita sampaikan kepada masyarakat di luar sana dan usaha kita mempertabatkan bahasa Melayu. Dan kita difahamkan juga Kementerian Pengajian Tinggi itu telah pun membuka permohonan anugerah tokoh akademik bahasa Melayu bagi tahun 2022. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan perinciannya berkenaan program ini. Ya, memang kementerian telah membuka permohonan bagi anugerah ini mulai 1 April yang lepas dan ia akan ditutup pada 31 hari bulan Mei tahun 2022. Anugerah ini merupakan usahalah dalam kita mengiktiraf ahli akademik di institusi pendidikan tinggi awam yang telah memperlihatkan kecemerlangan dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Sejak penganjurannya yang pertama pada tahun 2012, seramai 8 penerima anugerah telah kita nobatkan sebagai tokoh akademik bahasa Melayu. Tokoh-tokoh ini terdiri daripada ahli-ahli akademik di universiti dalam pelbagai latar belakang. Antaranya ada dalam bidang fizik, bidang teknologi dan yang terbaru yang berjaya pada tahun lepas dalam bidang pengurusan dan ekonomi. Sebagai langkah untuk menggalakkan lagi keterlibatan ahli akademik dalam usaha memertabatkan bahasa Melayu pada tahun ini, seperti tahun-tahun yang lepas juga, kita membuka permohonan untuk 2 lagi kategori, iaitu yang seperti yang Profesor Awang telah sebut tadi, iaitu kategori tokoh akademik harapan dan juga tokoh akademik sektor teknikal. Ya. Okey, dan Prof, mungkin Prof boleh kongsikan juga, kita dah tahu tadi sedikit tentang kategori. Syaratnya juga bagaimana untuk kalau kita lihat di sini syarat dan kriteria yang dititik beratkan dalam pemilihan tokoh-tokoh untuk anugerah-anugerah tersebut. Bagaimana? Okey, kalau anugerah tokoh bahasa Melayu itu terbuka kepada semua ahli akademik warga Malaysia dan tak semestinya bidang mereka bidang bahasa. Dia terbuka bidang fakulti ekonomi, bidang sains seperti yang menang ni, fizik, kejuruteraan, pelbagai bidang, perubatan. Kalau dia menulis dalam bahasa Melayu, telah membuktikan sumbangan penulisan, penerbitan, penyidikan dan usaha dilakukan oleh seseorang calon itu dalam bahasa Melayu, bukan saja dalam konteks kebangsaan, tapi juga merentasi sempadan negara. Misalnya tokoh tersebut telah mengembangkan bahasa Melayu di Korea, di selatan Thailand, di Filipina. Itu antara kriterianya. Tetapi pada masa yang sama, ciri-ciri asas yang perlu ada ialah mereka perlu misalnya menyumbang dalam bentuk penulisan buku, penulisan bab buku, ethical journal yang berwasit, dan sumbangan-sumbangannya sebelum ini telah diiktiraf. Mereka telah diiktiraf oleh universiti, mereka telah diiktiraf oleh agensi seperti Dewan Bahasa, mereka juga diiktiraf oleh pertubuhan-pertubuhan yang lain atas sumbangan tersebut. Jadi kita dapat lihat penilaian tersebut, kriteria penilaian itu terdiri daripada pelbagai aspek. Dari segi penyeliaan, adakah pelajar tersebut, misalnya pelajar PhD dia menulis dalam bahasa kebangsaan, berapa ramai telah dihasilkan misalnya. Jadi berapa buah buku yang telah dihasilkan ditulis dalam bahasa kebangsaan. Jadi kesemua ini akan dinilai. Saya kira pihak KPT juga telah mengiklankan, mungkin kita boleh lihat di portal kan, di laman sesawang di Kementerian Pengajian Tinggi sendiri, khusus untuk ini secara rincinya ada ke situ. Sama ada misalnya untuk kategori harapan, ini tokoh yang lain adakah berumur bawah 40 tahun misalnya. Untuk kategori harapan mungkin berkhidmat sekitar 13 tahun di IPTA. Kenapa 13 tahun? Sebab dalam sebagai ahli akademik, perkembangan
perkembangan seseorang itu kalau sekitar 10 tahun berkhidmat itu masih dianggap agak muda dalam akademik. Jadi itu kita kategorikan tokoh harapan ni sekitar 13 tahun untuk dapatkan grant yang besar misalnya memerlukan masa. Jadi kriteria-kriteria tersebut kita bahagikan secara adil dan saksama sebab yang mereka boleh bersaing di padang yang sama rata. Sebab itulah semangat dia tadi kita bahagi kepada sektor teknikal, tokoh harapan di segi umurnya berapa dan juga anugerah bahasa Melayu. Kita beberapa tahun lepas kita ada Profesor Emeritus Prof Ramli daripada UKM misalnya. Beliau bukan saja tokoh merdeka, tapi bukan saja tokoh saintis dianggap antara terbaik di dunia, tapi rupanya sumbangan beliau dalam bahasa kebangsaan, penerbitan, penyidikan juga ada dalam bahasa Melayu. Jadi maknanya itu bukan luas. Tak semestinya dalam bidang bahasa saja, berbagai bidang. Jadi ramai yang salah anggap bahawa bidang ini untuk bidang fakulti bahasa saja. Tak. Jadi itu bukan luas. Ekonomi, bidang sains dan apa-apa bidang ekonomi dan sektor teknikal yang lain. Jadi kita terbuka dalam konteks ini. Wow, cukup menarik bagaimana kita melihat melalui penganugerahan ini ianya dilakukan secara adil dan saksama seperti yang dinyatakan oleh Dr. Awang tadi dan juga Datuk mewakili pihak Kementerian Pengajian Tinggi, bagaimana Datuk melihat perkara ini melalui penganugerahan ini kepada tokoh-tokoh ahli akademik ini dapat memberi suntikan semangat kepada mereka untuk terus memperkembangkan ataupun memberi kedaulatan kepada bahasa Melayu. Datuk. Ya, sudah pastinya lah usaha kita ataupun anugerah ini boleh ataupun dapat memperkembangkan lagi usaha kita dalam mendaulatkan bahasa Melayu. Ini adalah sebahagian daripada usaha lah untuk kita mendaulatkan bahasa Melayu. Banyak lagi usaha-usaha yang lain tu. Tapi anugerah ini adalah satu bukti yang jelas ya kepada kita sebagai ahli akademik di negara ini bahawa Kementerian Pengajian Tinggi memang mempunyai iltizam yang tinggi untuk mempertabatkan bahasa Melayu di sektor akademik. Ini pasti akan menaikkan juga semangat ahli akademik kita untuk memertabatkan lagi bahasa kebangsaan. Dengan adanya 3 anugerah yang telah kita sebutkan tadi, maka bertambah jelaslah bahawa semua bidang pengajian diambil kira. Malah semua peringkat ahli akademik boleh mendapat pengiktirafan atas usaha mereka bagi memertabatkan bahasa kebangsaan kita. Dengan itu, bahasa Melayu akan terus diperkukuhkan di dalam pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan dan penerbitan dalam pelbagai disiplin ilmu pada peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita mengenai anugerah tokoh akademik bahasa Melayu. Penerangan yang cukup jelas, jadi terbuka kepada semua ya. Bukan dalam bidang bahasa Melayu sahaja tetapi terbuka kepada semua yang ingin menyertai. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu iaitu Datuk Syahrudin Abu Sohod selaku Setiausaha Bahagian Perancangan dan Pendidikan Dasar KPT dan juga Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi selaku Pensyarah Akademik Pengajian Melayu Universiti Malaya merangkap ahli jawatan kuasa teknikal anugerah tokoh akademik bahasa Melayu 2022. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih.